perkahwinan, percantuman dan penyatuan. Dalam Islam, istilah ini membawa maksud suatu akad yang diluluskan dan ditetapkan oleh syarak bertujuan untuk suami isteri melakukan persetubuhan dan menikmati kasih sayang dalam rumah tangga yang bahagia. Jelas menunjukkan bahawa akad merupakan asas utama dalam melaksanakan perkongsian hidup sesama manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 3 artinya, dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil menikah anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 ataupun 4. Tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang sahajalah atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itulah yang lebih memungkinkan kamu untuk terhindar dari berlaku sewenang-wenangnya. Sebelum terbinanya sebuah ikatan perkahwinan, pertunangan merupakan mukadimah perkahwinan, iaitu melamar wanita untuk dijadikan isteri kepada pihak lelaki. Serta juga membawa maksud menzahirkan dan mengiklankan kehendak kemahuan seorang lelaki itu untuk mendirikan rumah tangga dan berkahwin dengan seorang wanita. Sekiranya ingin bertunang, perlulah mematuhi syarat yang ditetapkan dalam perundangan Islam. Perlulah berjumpa dengan wali, iaitu ayah, abang, maupun pakcik atau sesiapa sahaja mahramnya. Yang kedua, pertunangan wajib dirahsiakan dan dilarang untuk menghebahkan. Yang ketiga, bertunanglah dengan wanita yang dibenarkan dalam syarak, iaitu wanita yang telah diceraikan dengan talak 1 ataupun 2, ataupun wanita yang telah kematian suami dan telah 3 kali suci. Yang keempat, tidak meminang tunangan lelaki lain. 4 syarat tersebut wajiblah kita patuhi oleh setiap umat Islam di Malaysia. Jauhilah adat menghebahkan pertunangan kerana Islam melarangnya. Wajib bagi umat Islam untuk mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi. Percaya padaku, percaya cinta, yakin kita bisa lalui semua segala coba. Dari segi bahasa bermaksud simpul, musul dan santun. Dari segi istilah bermaksud satu perjanjian yang menghalalkan pergaulan antara lelaki dan perempuan yang diharuskan berkahwin menurut. Selamat pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup berkeluarga yang berkekalan dan mendapat rahmat serta keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah nikah adalah memenuhi tuntutan agama, memelihara kesucian keturunan, membentuk keluarga dan menyusun masyarakat, menghubungkan silaturahim dan mengelakkan berlakunya perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Antara perkara wajib yang diketahui oleh bakal pengantin lelaki dan perempuan ialah hukum dan syarat sah nikah. Ini penting kerana tanpa memenuhi salah satu rukun atau syarat sah nikah, pernikahan dianggap sebagai tidak sah. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say Barakallah lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bayn. Hadis dan surah Muhammad Arif bin Muhammad Ismail. Aku nikahkan
kamu dengan kakakku Nur Niloufar binti Muhammad Nur yang telah berwakil-wali ayahku kepadaku dengan mas kawinnya sebentuk cincin tunai. Aku terima nikah Nur Niloufar binti Muhammad Nur dengan kawin bentuk cincin tunai. Tak Ustaz jelaskan mengenai konsep perkahwinan dalam kerangka perundangan Islam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkahwinan adalah satu sunnah Rasulullah SAW yang mana hukum asalnya adalah harus. Jadi perkahwinan adalah satu sunnah yang perlu diikut oleh umat Islam, yang mana asalnya hukum perkahwinan adalah harus, dan juga mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini seperti zina, seperti mana sabda Rasulullah SAW, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu menghampiri zina kerana sungguh itu jalan yang tidak baik. Kita sebagai umat Islam adalah mengikut sunnah Rasulullah SAW, yang mana kita ada peraturannya. Sebagai suami isteri yang ingin berkahwin kena mengikuti pertunangan, kemudian ada rukun nikahnya. Rukun nikah seperti yang di dalam Islam ada 5, yang mana yang pertama adalah suami, iaitu seorang lelaki, isteri seorang perempuan, kemudian wali kepada perempuan tersebut, kemudian 2 orang saksi, dan juga adanya ijab dan kabul ataupun walimatul ijab dan kabul. Kemudian disunatkan juga kita mengadakan walimatul urus, iaitu perkahwinan, iaitu majlis perkahwinan, yang mana hukumnya adalah sunnah. Hukum mengadakan walimatul urus adalah sunat, dan adalah kita bagi menjelaskan kepada kaum kerabat dan juga saudara-saudara yang mana anak kita sudah berkahwin, untuk dimaklumkan dan juga dihibahkan. Sekian sahaja. Okey, terima kasih Ustaz. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk menjawab soalan berkenaan dengan tanggungjawab suami isteri dalam rumah tangga. So, tanggungjawab suami isteri saya pecah 2 lah kot ya. Pertama tanggungjawab suami, kedua tanggungjawab isteri, dan yang ketiga tanggungjawab bersamalah. Okey, tanggungjawab suami ni umumnya pertama dia mestilah bertanggungjawab, yang paling utama adalah berkenaan dengan nafkah. So, nafkah ni ada 2 lah. Okey, yang biasa adalah nafkah zahir, dan yang kedua adalah nafkah batin. Nafkah zahir ni merangkumi banyak perkara. Okay, jangan fikir nafkah zahir itu setakat makan minum je. Maksudnya nafkah zahir ni merangkumi tempat tinggal, merangkumi makan minum, keperluan diri, termasuklah kata apa, berus gigi, ubat gigi, pakaian dan sebagainya lah. So tempat tinggal, makan minum dan keperluan diri, dan juga pakaian lah. Itu nafkah dari segi zahir yang kita boleh nampak. Okay, nafkah dari segi batin ni, selain daripada tanggungjawab suami isteri lah, hubungan bersama suami isteri itu yang selalu orang nampak. Tapi yang orang tak nampak adalah merangkumi tanggungjawab berkenaan dengan kasih sayang. Okay, suami isteri hendaklah menzahirkan lah kasih sayang tu supaya keperluan batin tu dipenuhi. Termasuk juga keperluan batin adalah perlindungan. Maksudnya suami perlulah melindungi isteri daripada segala perkara yang tak sepatutnya lah. So maksudnya ramai yang kadang-kadang dia salah faham, kata ke nafkah zahir dan juga nafkah batin hanya merujuk kepada hubungan seksual suami isteri je. So dia tak memahami bahawa
tanggungjawab untuk nafkah batin merangkumi suami ataupun tanggungjawab suami untuk mendidik isteri ke arah mentaati Allah dan juga Rasul lah. So maksudnya benda ni kena dari mula. Okey, maksudnya mula-mula kahwin tu kan masih lagi kuat kasih sayangnya. Okey. Kalau kata dari mula, dia tak nampak pelik. Maksudnya dari mula kita didik isteri, okay, ajar solat, okay, ajar tutup aurat, ajar apa-apa yang berkaitan suruhan Allah dan juga Rasul lah. Kalau dah tengah-tengah tak perkahwinan, baru nak ajar. So isteri akan jadi kata, suami aku ni buang tebiat ke? Maksudnya macam tu lah. So kalau benda tu dilazimi dari peringkat awal, didikan suami kepada isteri, so benda tu daripada awal sebelum ada anak-anak kita dah ada didikan terhadap didikan Islamiah lah pada isteri. So yang kedua, untuk tanggungjawab isteri ni mudah je. Yang pertama, tanggungjawab suami tu dia kena tanggungjawab isteri tu kena taat dengan suami selagi mana arahan suami tu tak melanggar hukum syarak. Maksudnya tak melanggar perintah Allah, tak melanggar apa yang Allah yang Rasulullah suruh. So mudah je. So kalau suami suruh kata tutup aurat, so kita tutup aurat lah. So, kalau kata suami suruh kita buat perkara-perkara yang masih lagi dalam batas syarak, tak ada masalah. Yang kedua yang paling penting adalah tanggungjawab isteri tu untuk menjaga maruah dan juga aib suami lah. So jadi kat situ selain daripada kita taat perintah suami yang tidak melanggar hukum syarak dan perintah Allah dan Rasul, so kita jaga aib suami dan juga maruah suami. Yang ini yang kadang-kadang beza sikit lah dengan yang berlaku di zaman sekarang, yang mana di era media sosial kan. So tak puas hati sikit, gaduh sikit, semua up dalam Facebook, bunga-bunga tu di up dalam Twitter, di up dalam Instagram. So benda-benda tu menimbulkan fitnah lah. So kat situ kadang-kadang kat situ ada dia tag suami contohnya. Kadang kita boleh check. So kalau banyak sangat bunga-bunga masalah rumah tangga, orang boleh boleh menjerumuskan kita pada fitnah lah. So kadang-kadang orang yang memang dulu crush ke orang yang memang secret admirer ke, so dia kat situlah peluang-peluang yang menghala kepada runtuhan rumah tangga. So yang ketiga adalah tanggungjawab secara bersama. Tanggungjawab bersama ni maksudnya bukan setakat suami, dia juga merangkumi isteri. Iaitu yang pertama, hendaklah saling tolak ansur lah. Zaman sekarang ni urusan mencari nafkah tu bukan setakat suami. So kadang isteri membantu suami dalam urusan mencari nafkah. So bila dua-dua bekerja, kena adalah soal tolak ansur, yang mana kalau kata balik kerja tu janganlah masak ataupun kemas rumah semua atas isteri. So kena ada tolak ansur lah. Okay. Yang berikutnya berkenaan dengan masalah. So dalam hubungan rumah tangga ni memang buat kata ni lah, sedangkan lidah lagi tergigit kan. So macam itu. So kalau kata ada masalah sikit-sikit tu, kita selesaikanlah secara damai dan juga secara rasional, daripada kita babitkan orang yang tak berkenaan. Sebab kadang-kadang benda ni mulanya kecil je tapi kita pendam ataupun kita up dalam media yang tak sepatutnya. So jadi benda tu kadang-kadang ada je orang yang tak suka perkahwinan seseorang. So jadi kat situ dia yang mengajak kita kepada sesuatu benda yang lebih tak elok lah. So kalau ada nasihat yang berkenaan kebaikan, tak ada masalah. Tapi kalau benda tu kecil je asalnya, contohnya kena marah ataupun kena tegur sebab masak tawar ataupun masak masin, so up dalam group tak puas hati ataupun up dalam Facebook. Jadi kat situ ada kawan-kawan yang komen, ada yang ni. Jadi kat situ kadang-kadang mengundang masalah yang lebih besar. So saya rasa itu je lah kot untuk tempoh yang pendek ni, merangkumi tanggungjawab suami, isteri dan tanggungjawab bersama. Okay, so itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya perkahwinan itu adalah satu keperluan yang wajib bagi setiap individu yang hidup di dunia ini. Ini kerana Allah telah menciptakan manusia ini hidup berpasang-pasangan. Oleh itu, bersyukurlah dengan apa yang telah dikurniakan oleh Allah untuk semua hamba-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.